Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ini kita meneruskan lagi bacaan kita dalam kitab Tajridut Tauhidil Mufid lil'allamati Ali Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah pun sampai pada perbincangan musannif rahimahullahu ta'ala berkenaan tingkatan-tingkatan ataupun sikap ahli ibadah dalam menghadapi jenis-jenis ataupun dalam meletakkan keutamaan tingkatan ibadah. Dia kata ada 4 golongan di sini. Yang pertama yang telah kita bincangkan, golongan yang berpendapat bahawa ibadat yang afdal itu ialah ibadat yang menyusahkan. Semakin susah sesuatu ibadat itu, semakin baiklah ia. Dan ini adalah pendapat yang salah. Ibadat, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah nak kamu mudah, Allah tidak mahu kamu susah. Sebab itulah jikalau ada dalam sesuatu ibadat itu kesusahan yang di luar daripada kebiasaan, maka akan datang keringanan-keringanan syarak seperti qasar salat ketika musafir, keharusan memakan binatang yang haram ketika mana dalam keadaan darurat dan lain-lain. Kerana syarak tidak suruh kita menanggung kesusahan yang berlebihan daripada kadar biasa. Bahkan sehinggakan jika ada hujan yang tidak lebat, yang cukup boleh membasahkan baju, sudah cukup untuk menggugurkan kehadiran salat berjamaah dan Jumaat, ya, bagi individu. Ya, bagaimana pula dengan susah payah yang lain? Jadi tentulah pendapat yang pertama ini tidak benar sama sekali dan berlawanan dengan nusus syar'iyah yang begitu banyak menafikan bahawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini dibina di atas kesusahan. Sebaliknya, ia agama yang dibina di atas taisir, kemudahan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Golongan yang kedua ialah golongan yang menyangka ibadat yang paling afdal itu ialah dengan membuang dunia, dengan zuhud, dengan hidup berpada-pada sahaja. Jadi mereka ni mungkin sengaja bagi diri mereka susah, bagi diri mereka miskin, sanggup buang harta, buang sekian-sekian, tinggalkan kekayaan yang ada. Sedangkan ini adalah rezeki daripada Allah. Ibadat, zuhud bukan bermakna kita jadi miskin. Tetapi zuhud ialah hati kita tak berpaut kepada harta yang ada di dunia ini. Ya, orang yang Allah Ta'ala telah takdirkan dia sebagai fakir, miskin, ada ibadat-ibadat khusus yang dia boleh buat. Orang kaya juga lebih banyak ruang ibadat. Sehingga kan para sahabah radhiyallahu anhum yang miskin datang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya telah kaut semua pahala. Ya. Sebab apa? Kami salat, mereka salat. Kami berjihad, mereka berjihad. Tapi mereka ada harta yang mereka infak fi sabilillah, kami tak ada harta ya Rasulullah. Nabi SAW ajak mereka untuk tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya. Nabi kata ini boleh ganti. Kemudian datang pula waktu yang lain, mereka datang jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau ajak kepada kami zikir yang hari itu, engkau kata boleh tampung apa yang kami tak boleh buat, yang orang kaya boleh buat daripada sedekah dan infak. Kemudian orang-orang kaya ni pun dah dengar hadis yang sama yang kau cakap pada kami tu, mereka pun buat juga lebih daripada kami. Kata Nabi SAW, itulah kelebihan, kurniaan yang Allah beri kepada siapa dia kehendaki. Nak buat macam mana? Tapi Allah Ta'ala tetaplah adil. Tidak ada sedikit pun kezaliman daripadanya. Tapi menunjukkan bahawa kekayaan adalah kelebihan dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita disuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita disuruh menzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita orang yang ada kemampuan untuk memakai pakaian yang elok, kenderaan yang elok, kita tidak boleh sengaja
Walaupun dia ada kemampuan, sengaja pergi beli kereta hak besi buruk. Pasal apa? Konon-konon nak zuhud. Ini tak betul. Ya. Pakai baju yang dah lusuh, yang dah koyak compang-camping, sengaja. Ini tidak betul. Ini bukan ibadat yang dituntut dalam Islam. Ya. Nabi SAW beli baju yang cantik-cantik untuk dipakai pada hari perayaan. Hari raya ialah hari ibadah yang paling besar. Dan kita dituntut memakai pakaian cantik hari Jumaat. Dia suruh pakai wangi-wangian. Ya. Jadi kalau begitu, ibadat yang paling besar dalam Islam, hari raya, sama ada raya tahunan atau raya mingguan, kita disuruh berhias diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang lelaki. Takkanlah tiba-tiba kita kata Islam ni ibadat dia adalah dengan kita menzahirkan kefakiran, kemiskinan. Ini juga tidak benar. Dan zuhud, konsep zuhud yang sahih ialah hati kita tidak berpaut kepada dunia. Walaupun ada harta tapi kita infak fi sabilillah, kita tak kisah. Seperti mana Nabi SAW, baginda SAW disifatkan apabila memberi sedekah, yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Memberikan harta kepada orang seperti orang yang tidak takut fakir. Memang Nabi tak takut fakir. Siapa nak takut? Selagi makin banyak kita bersedekah, selagi itulah kita tidak akan difakirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang kedua ni ada dua jenis. Ada yang menganggap hidup zuhud ni adalah matlamat dalam ibadah, maka mereka akan terus kekal. Hidup zuhud di sini, zuhud dengan fahaman mereka. Zuhud dituntut. Zuhud adalah ibadah yang dituntut. Adalah amalan hati yang dituntut. Ya. Yang kita disuruh. Tetapi yang dimaksudkan di sini berlebih-lebihan, ghulu. Jadi ada golongan ini yang melihat ghulu dalam zuhud itu ialah matlamat. Dan di kalangan mereka pula mengatakan ianya adalah peringkat permulaan untuk mendidik hati. So mereka ni pada awal mereka menempuh jalan kesufian, mereka akan buang semua, pakai baju yang koyak-koyak, pergi duduk dekat hutan gunung ganang, tak duduk dalam rumah. Tapi konon-kononnya bila hati mereka sudah bersih, sudah lagi tidak berpaut kepada dunia, mereka boleh balik semula tinggal dengan masyarakat dan hidup seperti orang biasa. Tapi hakikatnya itu adalah cara yang salah. Nabi SAW mendidik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi manusia yang sangat zuhud. Mendidik Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menjadi manusia yang sangat zuhud. Nabi tak suruh pun mereka ni pergi bertapa dekat gua, dekat mana, tak ada. Ya. Mereka duduk dengan Nabi hari-hari. Ya. Dan mereka bila sampai masa mereka kena sedekah, mereka bagi sedekah. Sampai masa keluar zakat, dia bagi zakat. Sampai masa mereka, bantuan keuangan diperlukan oleh Nabi SAW, oleh umat Islam, mereka bersiap siaga dengan harta mereka. Golongan yang ketiga yang kita kemudian golongan yang zuhud ini, di sini kita ambil itu, ya. Kemudian golongan yang zuhud ini, summa haula'i qisman. Fal'arifuna idza ja'a al-amru wan nahyu ilayhi walau farraqahum wa adhhaba jam'iyyatahum. Golongan ini pula menyangka zuhud ialah wasilah untuk apa? Untuk jam'iyyatul qalb, untuk kononnya memfokuskan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dituntut seperti yang akan dijelaskan. Ya. Tetapi golongan ini berpandangan ibadat itu hanyalah fokus ta'ammul. Seperti orang yang buat yoga, meditasi. Bagi mereka, kita ni kena fokus kepada satu benda. Ingat Allah sahaja. Dan golongan ini juga terbahagi kepada dua. Ada yang jikalau datang kepada mereka tuntutan beribadah, yang lain mereka buat. Yang ini kurang sedikit dia punya kesesatan. Golongan yang kedua sehingga tidak buat ibadah. Pergi duduk dalam hutan, duduk dalam mentara, tak pergi solat Jumaat, tak pergi solat berjamaah. Duduk dalam rumah, tak bergaul dengan orang, tidak hadir Jumaat, tidak hadir jamaah. Tidak ambil hirau tentang masyarakat, tentang keadaan umat Islam. Bagi dia, kita ni kena zikrullah sahaja. Ya?
duduk bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ini adalah golongan yang menyimpang, golongan yang menyeleweng. Kemudian golongan yang menyeleweng ini ada dua golongan lagi. Banyak pecahan. Golongan yang kedua ni banyak pecahan. Ada yang sampai meninggalkan perkara wajib dan fardu. Minhum man yatrukul wajibati wal fara'idha li jam'iyyatihi. Wa minhum man yaqumu biha wa yatrukus sunan wan nawafila wa ta'allum al-ilmi an-nafi' li jam'iyyatihi. Ada yang tinggal benda-benda sunat dan meninggalkan menuntut ilmu kerana nak fokus. Ini seperti yang pernah kita bahaskan, apa yang dibawa oleh ajaran tasawuf. Dia berkata bila masuk suluk, jangan sibukkan diri dengan solat sunat, jangan baca Quran, jangan menuntut ilmu, duduk diam-diam di tempat suluk, hanya ingat sebut Allah, 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 sampai rasa macam diri itu berada di awak-awangan, khayal-khayalan. Konon-kononnya nak masuk ke fasa macam orang kata apa, fasa peralihan ruh, dia kata. Itu dah masa untuk mendapat kasyaf, nak disingkap benda-benda yang ghaib. Na'udzubillahi min zalik. Ini bukan ibadat yang sahih. Kita dalam Islam, kita ada khalwah yang sahih, iaitulah pergi i'tikaf di masjid, duduk di masjid beribadat, baca Al-Quran, solat sunat, zikir. Itu yang disuruh. Ya. Kita bangkit tengah malam tahajud, solat sunat, baca Al-Quran, itu yang disuruh. Bukannya kita duduk dan diam, pejamkan mata, kosongkan minda. Ini adalah ibadat agama Hindu, agama Buddha, agama spiritual atheism, agama etis kerohanian yang percaya Tuhan dan makhluk bersatu, wahdatul wujud. Na'udzubillahi min zalik. Wal haqqu, kata Ibn Qayyim, kata pengarang yang dia petik daripada kata Ibn Qayyim ini, wal haqqu anna al-jam'iyyata hazzul qalbi wa ijabatu da'illahi haqqur rabbi. Faman athara haqqa nafsihi ala haqqi rabbih falaysa min al-ibadati fi syai'. Kata Ibn Qayyim, yang sebenarnya mengingat Allah Subhanahu menghimpunkan hati, fokus minda ini, yang orang lain duk kata fokus minda, ingat Allah semata-mata, ingat Allah sahaja. Ya. Ini adalah makanan hati, adalah hak hati. Hati dia suka benda macam itu. Ya. Minda kita suka untuk tenang, untuk rehat. So tidak salah untuk kita merehatkan jiwa dan minda kita dengan zikrullah. Memang disuruh ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tetapi menyahut panggilan Tuhan, seruan Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Maka hak Tuhan mestilah didahulukan atas hak diri sendiri. Kalau kita lebih suka, kononnya tak pergi salat Jumaat, salat berjemaah, tidak bantu orang, hanya kerana kononnya sebab saya tengah berzikir, saya tengah berkhalwat, tengah bersuluk. Ibn Qayyim kata ini bukan ibadah. Dia bukan beribadah kerana Allah, beribadah kerana nafsu diri dia yang suka benda tersebut. Ya, sedangkan makna ayat ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ini akan datang golongan yang semua ibadat dia adalah zikrullah. Dan dia menjadi tenang melakukan ibadat, tak kira apa jenis ibadat. Selama mana ia adalah ibadah kepada Allah, hatinya tenang dan seronok melakukan perkara tersebut. Kemudian golongan yang ketiga, as-sinfu tsalits ra'au anna afdal al-ibadati ma kana fihi naf'un muta'addin fara'awhu afdal min an-naf'i al-qasiri fara'aw khidmat al-fuqara'i wal-ishtighal bi masalih an-nas wa qada'a hawaijihim wa musa'adatahum bil jahi wal mali wan naf'i afdal liqawlihi sallallahu alaihi wasallam al-khalqu 'iyalullahi wa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li'iyalihi. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير فأين أحدهما من الآخر ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وقال إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير وقال إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذي هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. Golongan yang keempat pula, golongan yang ketiga pula, mereka ini berpandangan ibadat yang afdal itu apa dia? Ibadat yang melibatkan manfaat yang transitif kepada orang. Bagi mereka, ibadat ini ialah hanyalah kita tolong orang, bantu orang. Dan mereka datangkan sejumlah dalil. Mereka kata dalam hadis Nabi SAW kata, makhluk ini adalah makhluk-makhluk Allah ini diibaratkan seperti keluarga Allah Ta'ala. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat terhadap keluarganya. Jadi maknanya bagi mereka, orang fakir, orang miskin, kalau kita bantu mereka, inilah ibadat yang sebenarnya. Kita tak perlu sibuk sangat dengan zikir, dengan amalan sunat. Ya, yang penting kita kena tiap-tiap hari cari orang susah tolong. Ya, dia hanya fokus kepada itu kerana dia melihat itulah ibadat yang afdal. Adapun orang yang memang itu kebolehan dia, itu cerita lain, itu kita akan datang golongan yang keempat. Ini golongan yang melihat ibadat ni, even kalau orang kata, ni dah tak ada siapa nak tolong ni, jomlah kita zikir, kita baca Quran, kita sembahyang sunat, dia bagi dia, ni tak afdal. Elok kita pergi cari orang miskin tolong. Orang bangkit malam tahajud, dia tak mau tahajud, dia kira nak pergi tolong orang. Ada. Bagi dia ibadat yang afdal ni hanyalah ibadat bentuk tolong orang. Dia kata sebab tu lah ulama, orang yang mengajar ilmu lebih afdal daripada orang yang beribadah sahaja. Memang kita tak nafikan ibadat yang berbentuk menolong orang, yang memanfaatkan orang lain ni ada kelebihan dari satu sudut. Ya. Perbandingan itu datang dari sudut. Jikalau orang yang beribadat itu dia ada kemampuan untuk membantu orang ataupun datang waktu untuk dia membantu orang tapi dia lebih sibuk dengan ibadat dirinya sendiri, itu memanglah. Ya, tapi kita kata semata-mata engkau jadikan ibadat yang berbentuk bermanfaat kepada orang lain sahaja ibadat yang afdal yang kau nak buat, yang lain kau tak mau buat, itu adalah tak betul juga. Tak. Dia berkata Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Talib, jikalau Allah Ta'ala memberi hidayah disebabkan kamu seorang lelaki lebih baik daripada sekumpulan unta merah, siapa yang menyeru kepada petunjuk dan hidayah, baginya pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikit pun pahala mereka. Sesungguhnya malaikat berselawat ke atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan sesungguhnya orang yang alim itu semuanya memohon keampunan bagi pihaknya yang di langit dan yang di bumi, termasuklah ikan-ikan di lautan dan semut-semut dalam sarangnya. Dan orang yang buat ibadat yang bermanfaat untuk orang lain, amalannya akan berterusan lepas dia mati. Sedangkan orang yang buat ibadat yang berbentuk diri sendiri, amalannya akan putus. Sebab Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, waladun salihun yad'u lahu, aw 'ilmun yuntafa'u bih, aw sadaqatun jariyah." Dan sebab itulah para anbiya alaihimussalatu wassalam diutuskan untuk melakukan ihsan kepada makhluk, dan mereka tidak disuruh duduk bersunyi-sunyian di tempat yang sunyi. Mereka disuruh pergi bercampur dengan makhluk dan mengajar mereka dan mengajak mereka kepada kebaikan. Dan sebab itulah Nabi larang sahabat dia yang tak nak makan daging, yang tak mau kahwin, yang tak mau tidur malam, nak beribadat sahaja. Nabi larang perbuatan tersebut, dia kata.
Golongan yang ketiga ini berpandangan walaupun kita hilang fokus kepada zikrullah kerana kita duk sibuk bantu orang, ajak orang ilmu dan sebagainya, ini lebih baik daripada kita duduk seorang-seorang kita duk zikrullah. Ini golongan yang ketiga, lawan daripada golongan yang kedua. Ya. Tapi sebenarnya pandangan mereka ini walaupun ada sisi walaupun golongan yang ketiga ini ada sisi benarnya, tetapi pandangan mereka tidak tepat. Ya. Tidak kita kata apa? Tidak sepenuhnya menghimpunkan dalil-dalil yang ada. Ya. Golongan yang keempat, as-sinfur rabi'. Inilah insya-Allah yang tepat. Qalu afdalul ibadati al-'amalu 'ala mardati rabbi subhanahu واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فأفضل العبادات في وقت الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفرد كما في حالة الأمن والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر والأفضل في أيام 10 ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو أفضل من الجهاد غير المتعين والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطهم خير من اعتزالهم وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه ويؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. Golongan yang keempat ni macam mana? Dia adalah golongan yang kata Ibn Qayyim rahimahullah sebagai golongan at-ta'abbudul mutlaq. Orang yang memang tujuan dia nak ibadat. Dia tak ada kisah apa. Adapun golongan yang tiga yang pertama yang kita sebut, mereka ni ahli ta'abbud muqayyad. Mereka terikat dengan satu bentuk ibadah yang mereka sebenarnya suka. Sebenarnya itu adalah kecenderungan diri mereka. So ibadat mereka yang golongan tiga yang awal, dia tidak sepenuhnya hakikatnya walaupun mereka rasa mereka ikhlas, mereka apa, tapi sebenarnya dia ada kecenderungan untuk diri dia sendiri. Sedangkan golongan yang keempat ini,
mereka tidak ada kecenderungan diri. Mereka adalah orang yang nak beribadat kerana semata-mata mereka sedar mereka hamba Allah dan mereka nak ikut apa saja yang Allah suruh. Tak kiralah hak tu yang kita suka atau kita tak suka, yang kita senang nak buat atau yang kita susah nak buat, dia kena ikut kalau dah Allah suruh. Mereka ini melihat setiap ibadat itu ada tempatnya. Jadi mereka kata ibadat yang afdal itu ialah ibadat yang dilakukan untuk mengharap redha Allah, mengikut kesesuaian waktu. Kalau waktu jihad, kita jihad. Waktu ada orang susah nak kena tolong, kita tolong. Waktu nak mengajar ilmu, kita ajar ilmu. Mai ada waktu tertentu yang syarak suruh kita menyendiri, kita sibukkan dengan ibadat sendiri. Seperti di hujung Ramadan, 10 hari akhir Ramadan kita iktikaf di masjid. Maka waktu ini adalah waktu iktikaf. Waktu untuk kita bersunyi-sunyian dengan Allah Ta'ala di masjid, duduk baca Quran, zikir, tidak bercampur dengan orang. Bahkan kebanyakan ulama' kata lebih afdal daripada kita mengajak dan juga pergi belajar waktu tersebut. Sebab ini waktu untuk beramal. Waktu 10 awal hari Zulhijjah ialah waktu untuk kita banyakkan bertakbir, bertahlil, bertahmid, buat ibadat-ibadat puasa yang lebih afdal daripada pergi berjihad sendiri, selama mana jihad itu bukan jihad yang fardu ain. Dan ketika baca Al-Quran, kita kena fokuskan jiwa kita kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita jangan duk fikir apa, jangan duk sibuk benda lain. Masa baca Quran, kita kena fokus, nak faham, nak tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Lebih daripada orang yang fokus baca surat yang datang daripada raja. Kan? Kita hari ni baca tu, perutusan Perdana Menteri, fokus. Yang pun cakap satu-satu line. Orang baca surat khabar, fokus. Sampai orang jadi apa keliling dia tak sedap. Punya seronok, punya fokus baca surat khabar, nak faham berita tu. Kan? Tengok berita, tengok apa nama orang sembang mengarut, kan? Duk buat ramalan itu ini. Cakap lah pasal politik lah, pasal apa lah. Punya fokus tengok. Padahal itu semua bukannya. Mereka hak duk cakap kencang pasal politik tu, entah-entah istinja pun tak betul. Na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi, kita kata, orang yang ahli ibadah mutlak, masa baca Quran, dia fokus tadabbur. Dengan azan, walaupun dia tengah baca Quran, berhenti, jawab azan. Pasal ini adalah waktu untuk jawab azan. Kan? Ketika datang waktu sahur, waktu tengah hujung malam, waktu zikir, baca Quran. Ya, dia sibuk baca Quran, waktu qiyamul lail. Ya. Tetamu datang. Walaupun ketika itu mungkin sepatutnya dalam jadual dia adalah waktu dia baca Quran, waktu dia berzikir. Kalau dah tetamu datang, ibadat ketika ini adalah kita layan tetamu. Ya. Maka dia seronok buat ibadat. Tak kiralah apa bentuk ibadat. Ya. Dan bila masuk waktu solat, fokus dia solat. Tinggal semua benda. Ya. Pergi masjid. Solat dengan khusyuk. Itu adalah orang yang ahli ibadat yang mutlak. Yang mereka ini buat ibadat semata-mata kerana Allah. Dan mereka beribadat kepada Allah mengikut kehendak Allah. Bukan kehendak mereka. Adapun 3 golongan yang awal, kenapa mereka tidak sempurna seperti golongan yang keempat? Sebab mereka beribadat kepada Allah dari satu arah sahaja, satu wajah, satu bentuk. Dan mereka beribadat. Ibadat mereka itu sebenarnya hakikatnya masih dicemari dengan kecenderungan diri sebenarnya. Tidak sepenuhnya, mereka tak serah diri mereka bulat-bulat kepada kehendak Allah Ta'ala. Itulah rahsia kenapa golongan keempat lah golongan yang sebenarnya yang utama dan afdal. Kata Ibn Qayyim lagi, in ra'aita al-ulama'a ra'aitahu ma'ahum. Kalau engkau tengok ulama, engkau nampak dia bersama ulama. Wa kadzalika fi adh-dhakirin wal mutasaddiqin wa arbabil jam'iyyah wa 'uqufil qalbi 'ala Allah. Fahadha huwa al-ghidha'u al-jami' lis-sa'iri ila Allah fi kulli tariqin wal wafidi 'alayhi ma'a kulli fariq. Engkau akan tengok dia bersama semua golongan.
Ya, bersama semua golongan. Orang yang ahli zikir dia ada, ulama dia ada, ahli sedekah dia ada. Orang yang akan diseru daripada semua pintu syurga. Ini macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia apa benda dia tak buat? Dalam satu hari sahaja. Dia bersedekah, ziarah orang sakit, pergi tengok jenazah, iring jenazah. Ya? Semua ibadat dia buat. Hak Allah dia tunai, hak makhluk dia tunai. Jadi kita sepatutnya kalau kita ada kemampuan. Ada pun orang yang memang tak mampu, dia hanya boleh mampu buat satu jenis ibadat, itu cerita lain. Ya. Ini ada yang kita cerita 3 golongan yang tadi yang kita kata ahli ibadat yang muqayyad, ialah mereka yang memang dah set a target untuk diri mereka. Aku nak ibadat hak jenis ni. Aku nak fokus hak jenis yang ni. Yang ni yang salah. Adapun kita memang dah kondisi kita tak mengizinkan, kita bukan orang yang senang nak tolong orang, kita memang tak ada keupayaan nak pergi ziarah orang sana, ziarah orang sini, itu cerita lain. Tetapi ni kita cerita maksudnya orang yang ahli ibadat mutlak ni, dia akan menggunakan kemampuan dia untuk buat ibadat sehabis mungkin. Ya, dia tak kisah. Kan? Ada orang nak datang ziarah jiran, datang ketuk pintu. Ya, kita ada hak untuk suruh dia balik tanpa sebarang alasan. Ya. Tapi orang yang ahli ibadat yang 3 yang di atas, mungkin disebabkan sekarang waktu dia baca Quran, mungkin dia akan kata, saya tak ambil tetamu lah waktu sekarang. Ya. Mungkin dia suruh untuk balik, tak ada masalah. Tak ada isu. Memang hak dia untuk tak terima tetamu. Tetapi kalau orang yang ahli ibadat mutlak, dia sentiasa melihat ruang untuk ibadat. Setiap benda dia nampak ibadat. Tetamu mai. Walaupun sebenarnya waktu sekarang dalam jadual dia waktu baca Quran. Tapi takdir hari tu ada tetamu datang. Orang jauh mai. Dia tak ada isu. Dia tak rasa sedih dia tak dapat baca Quran. Sebab dia tahu sekarang ini Allah Ta'ala nak suruh aku layan tetamu dan dia akan bagi pahala dekat aku. Tak ada kurang. Tak ada rugi apa. Still dapat pahala. Tapi kalau orang yang 3 jenis yang di atas, mungkin bila tetamu mai dia rasa macam, aduh rugilah pula ini tak baca Quran. Dia tak rasa macam dia layan tetamu untuk ibadat. Tak? Ini adalah beza. Golongan yang memang beribadat kerana mengikut kehendak Allah dengan orang yang beribadat kerana mengikut kecenderungan diri sendiri. Jadi mereka ini, dia akan tengok orang yang ahli ibadat mutlak ni bersama dengan semua kategori. Ya. Inilah dia bekalan yang menghimpunkan. Inilah dia bekalan yang mesti ada kepada orang yang nak bergerak menuju Allah Subhanahu Wa Taala di setiap jalan. Yang nak datang kepada Allah bersama setiap rombongan. واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد تابع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. Kita ingat hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dia Siddiq? Kenapa dia manusia yang paling afdal selepas para nabi-nabi? Ya. Nabi tanya pada sahabat dia, hari ini siapa yang puasa? Siapa yang bagi makan orang miskin? Dia kata, aku ya Rasulullah. Siapa yang puasa hari ini? Aku ya Rasulullah. Siapa yang ziarah orang sakit hari ini? Dia kata, aku ada pergi ziarah ya Rasulullah. Siapa yang ada iring jenazah hari ini? Dia kata, aku ya Rasulullah. Maknanya, ibadat dalam seharian, majoriti ibadat harian. Ya, sama ada ibadat itu berbentuk hak Allah maupun hak makhluk, Abu Bakar buat semua. Jadi itulah bersama Abu Bakar itu ada sahabat yang buat itu tapi dia tak buat yang ini. Tapi Abu Bakar ni dia himpun semua. Ya. Jadi sebab inilah maqam ibadat as-siddiqin. هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا يغنم بن سلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه وقال من صام اليوم فقال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا قال من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال فمن شهد اليوم جنازة قال أبو بكر أنا
Qala wajabat laka, yakni jannah. Nabi kata wajabat lak, dapatlah kepada engkau, yakni syurga. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannati ya Abdullah hadha khairun faman kana min ahli as-salah nudiya min babi as-salah ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. Nabi kata barang siapa yang menginfakkan dua pasangan di jalan Allah, dia akan dipanggil di syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Ini anfaqa zawjain ialah dinar dengan dirham. Siapa yang menginfakkan harta, dia akan dipanggil di dalam syurga nanti ke pintu khair. Dan dari siapa yang ahli salat akan dipanggil daripada pintu salat. Siapa yang daripada ahli jihad dipanggil pintu jihad. Siapa yang ahli sedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Siapa yang ahli puasa dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu ya Rasulullah ma ala man yud'a min hadhihi al-abwab darurah fahal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kullaha. Abu Bakar kata ya Rasulullah, tak mesti kena panggil kot pintu ni saja kan? Tak ada ke orang yang kena panggil kot semua pintu? Semua pintu keluar dia. Mailah masuk kot aku ni. Pasal dia layak untuk masuk ke semua pintu tu. Ada orang macam tu ya Rasulullah? Nabi kata na'am. Wa arju an takuna minhu. Nabi kata ada. Dan aku harap engkau lah salah seorang daripada orang tersebut. Nampak? Jadi ini adalah ibadat siddiqin. Kita seboleh-bolehnya apa nama ibadat kita nak buat. Janganlah kita hadkan diri kita. Aku ni kira ibadat jenis hak puasa je lah. Aku ni ibadat jenis yang zikir je. Aku ni jenis ibadat hak tolong-tolong orang aku maulah. Hak lain tu aku tak berapa. Jangan buat macam tu. Itu cara yang salah. Kita beribadat bukan sebab apa yang kita suka, tapi apa yang kita mampu dan Allah nak kita buat. Demikianlah hadis ini diriwayatkan secara bersambung sanadnya kepada Yahya ibn Yahya dan Ma'an ibn Isa dan Abdullah ibn Mubarak, datang sanad dia. Ala kulli hal, maksud orang yang berinfak, man anfaqa zawjaini, yakni syai'aini min naw'in wahid. Orang yang berinfak dua benda daripada benda yang sama, seperti yang infak 2 dirham, 2 dinar, 2 kuda, 2 baju. Wa kadzalika man shalla rak'ataini aw masha fi sabilillah ta'ala khutwataini aw sama yawmaini wa nahwa dhalik. Jadi maknanya orang yang buat benda 2 kali, ibadat yang sama 2 kali akan dipanggil daripada pintu al-khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia infakkan harta double, ya. Dia bagi pakaian double, dia sedekah, dia pergi berjihad 2 kali, pergi haji 2 kali, pergi umrah 2 kali, ya. Melakukan satu jenis solat sunat 2 kali. Maksud di sini wa inna ma arada wallahu alam aqalla takrar wa aqalla wujuhil mudawamah 'ala al-'amal min a'malil bir li'anna al-ithnain aqallul jam'i. Maksud di sini ialah sekurang-kurang untuk kita dianggap istiqamah atas satu ibadah, atau kita dianggap orang yang melazimi satu ibadat ialah kita buat ibadat tu 2 kali. Jadi orang yang biasa buat satu ibadat 2 kali walaupun dalam seumur hidup dia buat 2 kali, dia sudah layak untuk dipanggil ahli dalam ibadat tersebut, ataupun orang yang sudah dianggap di sisi Allah Ta'ala minimum untuk dia direkodkan di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang istiqamah dalam melakukan perkara tersebut. Ini perkara sunat lah. Perkara wajib tak boleh lah. Perkara wajib kalau yang memang kena ulang lah. Ya. فهذا كالغيث أين وقع نفع صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم unsahu billahi wa farahahu bihi wa tuma'ninatahu wa sukunahu ilaih. Orang jenis yang keempat ni, ahli ibadat yang keempat ini, ya, seumpama air hujan yang turun setelah daripada kemarau yang panjang. Tang mana pun dia turun, tang mana pun dia letak, dia memberikan manfaat. Dia berteman dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa makhluk.
dan dia bersahabat dengan makhluk tanpa dirinya sendiri. Jikalau dia bersama dengan Allah, dia membuang semua makhluk antara dia dengan Allah, dan dia meninggalkan mereka. Apabila dia bersama dengan makhluk, dia buang diri dia. Jadi dia tak kisah diri dia, apa yang diri dia nak tak kisah. Yang penting apa yang Allah nak. Sekarang Allah nak aku tolong orang, aku tolong orang. Ya. Bila sampai masa Allah panggil dia untuk ibadat, apa makhluk nak aku tak layan. Sekarang waktu aku dengan Tuhanku. Dia ada waktu untuk Allah, waktu untuk makhluk. Dan semuanya kerana Allah semata-mata. Betapa ganjilnya orang yang macam ini antara manusia. Dan betapa kuatnya kita kata wahsyah ni, kalau kita nak terjemah liar lah, tapi maksudnya bersendirian. Betapa sendirinya dia. Sedikit orang yang macam ini. Dan betapa agungnya kejinakannya dengan Allah dan kegembiraannya dengan Allah dan ketenangan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ni orang yang paling bahagia. Dan kita berusaha nak jadi golongan yang keempat ini. Naam. Kemudian kata, itu golongan yang sikap manusia terhadap ibadat yang mana yang mereka berikan prioriti. Kemudian datang golongan yang seterusnya, wa'lam anna an-nasa fi manfa'ati al-ibadati wa hikmatiha wa maqsudiha turuqun arba'ah wa hum fi dhalika arba'atu asnaf. Adapun dalam masalah melihat sesuatu ibadat itu, adakah dia mempunyai hikmah dan manfaat ataupun tidak ada. Ada 4 kategori juga. Ni sikap manusia dalam menghadapi adakah ibadat yang Tuhan suruh kita buat ni ada kebaikan dan hikmah ataupun tidak ada. Ada 4 golongan. As-sinful awal nufatul hikam wat ta'lil alladhina yarudduna al-amra ila nafsi al-mashi'ah وصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف أي كلفوا بها ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. Golongan yang pertama ialah golongan nufatul hikmah. Mereka yang menafikan hikmah Allah. Golongan seperti Asy'ariyah dan yang seumpama dengan mereka, yang mereka mengatakan Allah Ta'ala, perbuatan Allah tidak ada kaitan dengan hikmah dan maslahah. Bagi mereka semua benda Allah buat sebab Allah nak sahaja. Bukan kerana Allah suka benda tersebut, Allah suruh kita buat. Bukan sebab Allah benci benda tersebut, Allah larang kita. Tidak ada. Allah tidak ada sifat suka, tidak ada sifat cinta, tidak ada sifat benci. Semuanya ditakwilkan. Ya. Jadi bagi mereka, apa pun yang kita buat hanyalah kerana Allah Ta'ala nak kita buat. Dan tidak ada beza antara salat dengan minum arak. Cuma salat disuruh, minum arak dilarang. Salat dengan minum arak tu sendiri bagi mereka tidak ada beza pada dirinya, pada zat benda tersebut. Tidak adalah kerana salat ni benda baik, arak ni benda buruk. Tak. Bagi dia, kalaulah Allah
tidak melarang arak dan tidak suruh salat, tidak ada beza orang yang salat dengan orang yang minum arak. Akal tidak mengetahui kebaikan sesuatu perbuatan atau keburukannya. Ini golongan kita panggil nufatul hikmah. Orang yang menafikan hikmah. Dan mereka menafikan fungsi akal untuk mengetahui satu benda itu baik atau buruk. Bagi mereka, baik ialah apa yang Tuhan suruh, maka dia jadi baik sebab Tuhan suruh. Buruk ialah apa yang Tuhan larang, dia jadi buruk sebab Tuhan larang. Itu sahaja. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi bagi mereka, apa yang Tuhan suruh ini, salat, puasa, zakat, haji, tauhid, ini semua adalah taklif. Ini semua adalah bebanan. Sebab itu Ibn Qayyim kata, kalaulah satu orang yang mencintai seorang raja, pemerintah yang dia sayang, lalu dia namakan apa yang raja tu suruh sebagai bebanan, dia sudah tidak dianggap sebagai orang yang cintakan raja tersebut. Seorang suami yang cintakan isteri, kalau dia anggap melayan isterinya sebagai bebanan, itu bukan cinta. Walillahi al-mathalul a'la. Sebab itulah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak suka menamakan ibadat sebagai taklif. Sebab Allah Ta'ala menafikan taklif. Allah Ta'ala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu jiwa, melainkan sekadar mampunya. Dia memang taklif, tapi bagi orang yang cintakan Allah, dia bukan taklif, ini tanggungjawab. Ya. Dan kata Ibn Qayyim, orang yang terawal dikenali menyebut perkataan ini ialah Al-Ja'ad ibn Dirham, yang menafikan sifat khullah, kasih sayang dan cinta Allah, dan menafikan sifat kalam. Orang yang pertama menafikan sifat fi'liyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata Allah tak bercakap dengan Musa dan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih teragung. Jadi kalau ikut fahaman ini, Allah Ta'ala tidak ada rasa cinta, tidak ada perasaan cinta, tidak ada rasa suka, benci, marah, tidak ada. Allah nak benda tu dia buat tanpa ada sebarang tujuan dan matlamat. Ini adalah sangat jelek sebenarnya. Jadi orang yang macam ini, kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia tak akan rasa kelazatan ibadat. Ibadat dia akan jadi kering. Dia tidak akan membasahkan jiwa dia. Sebab itu kita heran tengok orang yang rajin ibadat, tapi kenapa dia boleh terjebak dalam syubhat, na'udzubillah min zalik. Kerana sebenarnya dia mengalami kekeringan rohani. Ibadat yang dia buat itu yang sepatutnya Nabi umpamakan ibadat ini seperti air hujan yang membasahkan tanah yang kering, tanah yang gersang. Tidak membasahkan jiwanya. Kerana apa? Kerana dia tak faham hikmah di sebalik ibadat. Dia hanya melihat, dah Tuhan suruh kita buat je lah. Dan dia akan rasa benda tu terpaksa, benda tu beban. Dia tak akan rasa sebagai benda ni Tuhan syariatkan untuk aku buat. Kenapa Tuhan larang aku minum arak? Kerana Tuhan sayang kepada aku. Kerana arak ni benda yang jijik, benda yang memudaratkan. Dan Tuhan murka orang yang minum arak. Kenapa Tuhan suruh salat? Kerana Tuhan suka salat. Dan kalau aku salat, Tuhan akan sayang kepada aku. Tuhan akan kasih dan cinta kepada aku. Bila dia kasih dan cinta kepada aku, dia akan jaga aku. Dia tidak ada rasa macam itu. Allahul Musta'an. Ya. Jadi ini golongan yang pertama, dan mereka ini kerana kesesatan akidah mereka. Kerana mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ibadat mereka tidak akan menjadi sempurna. الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه قالوا ويدل عليه الموازنة فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. Golongan yang kedua adalah golongan Qadariyah. Kalau yang tadi golongan Jabriyah, ini golongan Qadariyah. Seperti Mu'tazilah dan sebagainya. Yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang mengisbatkan satu bentuk hikmah dan ta'lil dan illah pada perbuatan Allah. Iaitulah bagi mereka apa sahaja yang Tuhan suruh kita buat semata-mata kerana kembali kepada maslahah kita sahaja. Bukan kerana Allah cinta, bukan kerana Allah suka. Allah Ta'ala larang bukan kerana Allah benci, Allah murka, tidak. Tapi semata-mata kerana benda tu nak jaga maslahah kita. Ini golongan Mu'tazilah Qadariyah. Dan golongan ini bahaya. Mereka melihat ibadah hanyalah semata-mata untuk kepentingan makhluk. Jadi sebab itu kita dengar hari ini golongan ini yang telah di-upgradekan, telah berkembang dengan terpengaruh pula dengan ajaran-ajaran falsafah ideologi barat dan sebagainya. Mereka mendakwa ibadat ni kita boleh ubah mengikut keselesaan kita. Sebab dia berkata hakikatnya ibadat ni untuk kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tak perlukan ibadat kita. Ibadat disyariatkan semata-mata kerana maslahah kita. Jadi sebab tu dia berkata, kalau ada orang mungkin dia akan jadi elok dengan solat, maka dia kena solat. Ada orang jadi elok dengan puasa, dia puasa. Tapi tak mestinya kita nak kena puasa, nak kena solat. Ini golongan ni yang dah update zaman kita lah. Zaman dulu tak ada macam ni. Sekarang lebih advance lagi. Tapi mereka ni bertitik tolak daripada akidah dan landasan yang sama. Kerana mereka melihat ibadat ni tidak lain tidak bukan hanyalah untuk makhluk. As long as dia untuk makhluk, makhluk ada hak untuk ubah suka hati, dia berkata. Dan kesan akidah ini, mereka menganggap pahala dan ganjaran yang Allah beri kepada kita, itu adalah hak kita yang Allah kena bagi. Yang kalau Allah tak bagi, dia adalah kezaliman. Dan mereka kata, semua pahala ini adalah tukar ganti, iwadun. Macam kita ni dengan Allah Ta'ala, kita tukar. Nah, Allah, aku bagi dekat hang ibadah, hang bagi dekat aku pahala. Jadi kalau Allah tak bagi ganjaran seperti yang dia nak, dia kata Allah dah tak sayang dia, Allah dah zalim kepada dia. Jadi mungkin dia ibadat sebab apa? Sebab dia nak kaya. Dia rajin solat duha sebab dia anggap solat duha ni pembuka pintu rezeki. Tiba-tiba bila dia kena pandemik, perniagaan dia tak berapa nak maju, dia bagi dia, Tuhan dah tak bagi aku apa yang aku kena dapat. So dia rasa macam Tuhan bertanggungjawab untuk bagi kepada dia pahala. Sedangkan ini salah. Ini adalah salah, ini konsep yang salah. Ya. Dan mereka datangkan beberapa dalil daripada ayat-ayat Quran yang kita bacakan tadi. Wadudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka diseru untuk masuk ke syurga dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ya, tidaklah kamu diberi ganjaran melainkan apa yang kamu lakukan. Masuklah syurga dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberi ganjaran tanpa hisab, tanpa hitungan. Dalam hadis Qudsi Allah kata, sesungguhnya ianya adalah amalan kamu. Aku hanya menghitungnya kepada kamu, kemudian aku kembalikan, aku sempurnakan ganjarannya. Dia berkata sebab itulah ganjaran itu mengikut jenis amalan. Sebab dia adalah tukar ganti antara kita dengan Tuhan. وهاتان الطائفتان متقابلتان فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته وكلاهما سواء بالنسبة إليه وكل راجع إلى محض المشيئة والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد
min an yu'tiyahu fadlan minhu bila amal wa lam yaj'alu lil a'mali ta'thiran fil jazaa'i albattah. Wa ta'ifatani munharifatani 'anil siratil mustaqim. Dua golongan ini sesat. Golongan yang sesat. Golongan Jabriyah yang pertama tadi yang kata Tuhan tidak ada cinta, kasih, sayang semua dan dia tidak ada tujuan dalam apa yang dia suruh, tidak ada maslahah dan tidak ada illah yang kembali kepadanya mahupun kepada makhluk. Golongan yang pertama tadi, mereka ini, bagi mereka tak ada beza amal taat dengan amal maksiat. Beza hanya kerana yang ni Tuhan suruh, yang ni Tuhan larang. Dan boleh sahaja kalau Allah Ta'ala mengazab orang yang buat taat dan Allah memberi nikmat kepada orang yang buat maksiat. Bagi mereka tak ada beza, tak ada salahnya. Tuhan boleh buat. Walaupun Tuhan tak buat, tapi Tuhan boleh buat. Tuhan boleh masukkan orang kafir ke dalam syurga dan Tuhan masukkan orang mukmin ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan itu berlawanan dengan sifat keadilan Allah. Ya. Jadi bagi mereka, amalan tidak ada kaitan dengan ganjaran sama sekali. Ganjaran hanyalah kerana Allah nak bagi. Tak ada kaitan dengan kita buat atau tak buat amalan tersebut. Manakala Qadariyah pula mewajibkan supaya Allah meraihkan maslahah kita. Yang kita rasa, yang kita ukur dengan akal kita. Bagi mereka, apa yang kita rasa baik, maka Tuhan kena buat untuk kita. Apa yang kita rasa tak baik, Tuhan tak boleh buat kepada kita. Dan bagi mereka, ganjaran pahala mestilah dengan amalan. Tak boleh Tuhan bagi satu ganjaran kepada makhluk dia tanpa amalan. Ya. Jadi bagi mereka tak mungkin amalan yang sedikit tapi pahala terlalu besar. Tak boleh dia kata. Ya. Pahala kena cukup-cukup dengan amalan. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jadi mereka kedua-dua ni adalah golongan yang telah sesat. Ya. Menyeleweng daripada as-siratal mustaqim. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم walau rahimahum lakanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Jadi dia kata yang sebenarnya, yang sahihnya, yang sebetulnya yang dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ialah amalan adalah sebab yang membawa untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan soleh daripada taufik dan kurniaan Allah. Amalan soleh itu sendiri adalah taufik, adalah ganjaran dan kurniaan daripada Allah. Allah yang membimbing kita untuk buat amalan soleh sebagai ganjaran kerana kita berusaha menggunakan kudrah dan iradah yang Tuhan bagi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Amalan soleh itu sebagai ganjaran. Dan dia bukanlah qadar bagi ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi dari segi pahala di akhirat. Itu bukan. Bahkan, jikalau seseorang itu melakukan amalan soleh secara sempurna, dianggarkan kalau dia mampu buat satu amalan soleh dengan sempurna, itu hanyalah syukur kepada salah satu nikmat yang kecil yang Allah bagi. Kalau ada satu orang dia buat ibadat sepanjang hayat dia dengan tekun, dengan sepenuh hati, dalam sebagai riwayat hadis diriwayatkan di akhirat nanti seorang orang yang soleh dia kata, ya Allah, masukkanlah aku ke syurga kerana amalanku sendiri. Maka Allah Ta'ala kata, ukur amalan dia sepanjang hidup dia cukup dah untuk memenuhi syukur nikmat sebelah mata. Nikmat sebelah mata. Bila malaikat timbang nikmat sebelah mata dengan amalan dia sepanjang dia hidup yang dia tak pernah buat dosa, semuanya amal taat, tak cukup. Tak cukup. Tuhan kata kalau macam itu tak cukup, masukkan dia ke neraka. Allahu Akbar. Maka ketika itu barulah dia merintih dan merayu balik, ya Allah, masukkanlah aku ke syurga dengan rahmat-Mu.
Jadi kita ni kalau kita buat ibadat macam mana hebat pun, takkan boleh banding dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat yang paling kecil, yang paling halus. Ya? Itu hakikatnya. Ibadat adalah tanggungjawab kita untuk kita bersyukur atas kurnia-kurniaan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi salat sampai bengkak-bengkak kaki. Bila isteri dia tanya, ya Rasulullah, kenapa buat macam ni? Engkau diampunkan dosa dahulu dan kemudian. Nabi kata, afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh? Apakah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Semakin banyak nikmat, semakin banyak ibadat yang kita kena buat. Ya? Jadi itu asalnya nikmat, kita nak syukur. Asal ibadat ialah kita nak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak henti-henti mai kita. Dan kebolehan kita buat ibadat itu sendiri adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itulah kalau Allah mengazab seluruh penghuni langit dan bumi, tentulah Allah tidak zalim sama sekali. Dan kalau Allah beri kepada mereka rahmat, maka rahmat Allah yang paling kecil lebih baik daripada seluruh amal taat yang mereka buat sepanjang hidup mereka. Allahu akbar. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala. Perhati dan tadabbur firman Allah Ta'ala. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amalihi. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد فالمنفي باء الثمانية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها وإنما غايتها أن تكون أمارة والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Perhatikan ayat yang 72 surah Az-Zukhruf tadi. Tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dengan hadis Nabi SAW, tidak akan masuk seseorang kamu ke syurga dengan amalan kamu. So ayat Quran kata masuk syurga dengan amalan. Hadis kata masuk syurga bukan dengan amalan. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Kerana dia menceritakan dua sisi yang berbeza. Kita dapat syurga disebabkan amalan. Tetapi kita dimasukkan ke syurga bukan semata-mata dengan amalan. Satu ulama kata nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Tetapi berbeza tingkatan dalam syurga itu kerana amalan. Ya? Beza orang duduk tingkat mana dalam syurga itu beza dengan amalan. Kerana dalam hadis Nabi, lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi, ialah ba'iwad, ba-thamaniyah. Yani bukanlah syurga itu bayaran yang kamu tukar ganti dengan amalan kamu kepada Allah. Allah tak perlukan ibadat kamu. Ya? Bukan macam kita beli barang. Ya, bukan. Masuk syurga bukan macam itu. Masuk syurga kerana rahmat Allah dan fadilat daripada Allah. Tetapi yang diisbatkan dalam ayat tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, bi di sini sebab. Dia adalah sebab. Dia hanyalah sebab untuk kamu mendapat rahmat Allah, yang dengan rahmat itulah kamu masuk ke syurga. Itu baru betul fahaman yang sahih. Jadi golongan Jabriyah, dia ambil hadis, dia tinggal ayat Quran. Golongan Qadariyah, dia ambil ayat Quran, tolak hadis Nabi. Hadis sunnah wal jamaah himpunkan kedua-dua dalil ni. Maka kita pun jumpa jalan yang benar. Apa dia jalan yang benar? Iaitulah kita kata amalan
adalah sebab untuk mendapat rahmat Allah. Dia adalah sebab yang membawa kepada ganjaran daripada Allah. Yang dengan rahmat itulah kita akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan kita bukan tukar ganti dengan Allah. Maknanya Allah kena bagi pahala cukup-cukup dengan amalan kita. Allah layak memberikan kepada kita ganjaran seperti yang dia kehendaki, seperti maslahah yang dia tahu. Dia melimpahkan kurniaannya kepada makhluk tanpa terikat dengan ukuran timbangan yang kita buat kepada dia. Semuanya dengan ukuran dan timbangan yang dia sendiri ukur. Sebab itu ada amalan yang simple. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Berat timbangannya di mizan. Ya? Ada amalan-amalan yang sedikit tetapi berat di sisi Allah Ta'ala. Kerana dia balik kepada sejauh mana Allah Ta'ala suka dan cintakan amalan tersebut. Ya? Jadi kita tak boleh ukur ganjaran Tuhan dengan ukuran macam kita di dunia. Macam upah kita punya kerja berdasarkan berapa jam, berdasarkan skop tugas. Tak, Tuhan bukan bagi pahala macam itu. Ya? Ada ukuran lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ni kalau dia ikut layaknya kita dapat pahala, ibadat kita berapa banyak sangat yang layak dapat pahala. Kalau satu orang hidup 100 tahun, ya, dan dia solat daripada kecil, daripada sebelum dia balik sampai umur dia 100 tahun dia mati, dia dalam keadaan sihat, segar bugar, dia solat. Tak pernah kurang solatnya, solat sunat. Tak pernah buat dosa walaupun sekali. Ya. Kalau buat dosa segera istighfar. Istighfarnya juga banyak, lebih daripada dosa-dosanya. Agak-agak berapa persen sangat ibadat dia itu layak untuk dapat pahala. Kerana hakikatnya tidak ada ibadat yang dia buat, melainkan semuanya adalah kurniaan Allah Ta'ala. Tak boleh nak memenuhi syukur nikmat Allah yang paling sedikit. Ya. Jadi kita kata di sana ada kita kena isbat bahawa Allah Ta'ala ada kehendak dan ada hikmah, tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan perkara itu dengan sebab dan musabab. Ya. So memang Allah Ta'ala masukkan hamba-Nya yang beriman ke syurga dengan sebab rahmat-Nya, tetapi rahmat itu bersebab. Sebabnya ialah pahala amalan soleh yang kita buat. Ya. Jadi setiap golongan Qadariyah dan Jabariyah masing-masing ambil satu sisi, tinggal satu sisi yang lain. Ahli Sunnah wal Jamaah menghimpunkan dalil pada tempatnya, maka mereka diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat kebenaran yang hakiki dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita akan sambung lagi perbincangan kita ini pada kelas yang akan datang, dan kemungkinan besar kelas yang lagi sekali akan datang ialah kelas yang terakhir bagi kita ini, insya-Allah ta'ala. Kemungkinan besar ialah kelas yang terakhir yang akan datang. Dan insya-Allah lepas tu kita akan tengoklah kelas yang baru kita akan umumkan nanti biiznillah ta'ala. Ada soalan ya? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.